Assalamualaikum anak murid yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sihat. Assalamualaikum. Okey, bertemu kita lagi dalam PDPR untuk minggu yang kedua. Okey, mari kita belajar reka bentuk dan teknologi ataupun RBT. Okey, kita nak belajar apa minggu ni? Okey, untuk minggu ini bagi RBT tahun 5, cikgu nak ajar bagaimana menghasilkan artikel jahitan. Okey, diharapkan semua telah bersedia. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak melakar reka bentuk artikel jahitan yang akan dihasilkan. Okey, yang kedua, kita hendak menilai lakaran yang dipilih dan membuat penambahbaikan. Okey, jadi di sini kamu perlu buat beberapa lakaran. Kemudian nanti kita pilih mana lakaran yang terbaik. Okey? Okey, teruskan. Untuk proses kerja, yang pertama, kita menjana idea kreatif. Maksudnya di sini, nanti cikgu akan bagi satu situasi masalah. Jadi kita kena selesaikan masalah itu dengan idea yang kreatif. Okey, kita tunggu apa masalah dia. Okey, seterusnya kita melakarkan beberapa reka bentuk artikel jahitan. Maksudnya di sini, setelah kita mendapat penyelesaian masalah itu, kita reka beberapa artikel jahitan. Contohnya 2 atau 3 artikel jahitan. Okey, seterusnya kita menilai lakaran dan membuat penambahbaikan, iaitu antara 2 atau 3 lakaran jahitan tadi, kita nilai mana yang baik dan kita buat penambahbaikan. Sama ada kita pilih satu daripada lakaran tadi ataupun kita membuat penggabungan yang terbaik antara lakaran-lakaran yang kita buat tadi. Okey, seterusnya kita mengira dan membuat kos anggaran. Kita kira untuk menghasilkan satu artikel jahitan tu, kita kira kos yang paling terbaik, iaitu paling jimat dan paling mudah. Okey, seterusnya kita menghasilkan artikel jahitan menggunakan alatan dan bahan yang sesuai. Maksudnya di sini, alatan itu yang ada di rumah kamu sahaja, tak perlu pergi keluar cari. Memandangkan kita dalam tempoh PKP sukar untuk membuat ataupun membeli barang-barang kan. Jadi cikgu hanya harapkan kamu gunakan sahaja barang-barang yang ada di rumah, yang mudah sahaja. Okey, dan akhir sekali kita membuat pembentangan artikel jahitan. Nanti bila dah siap, kamu boleh hantar pembentangan artikel jahitan kamu ini melalui grup WhatsApp kelas kamu. Okey? Okey, itu sahaja. Itulah proses kerja yang kita akan buat, yang insya-Allah kita akan buat. Okey ya? Mudah saja. Okey, kita teruskan. Okey, di sini cikgu ada satu situasi. Cuba kita baca sama-sama. Okey, masalah dia. Okey, kita tengok apakah masalah yang dihadapi oleh keluarga ini. Okey, masalah dia, Alia tidak selesa memakai tali pinggang keledar. Okey, cuba kita rujuk dialog ni. Okey, cuba kita rujuk dialog yang terdapat dalam situasi ini. Okey, waktu ni dalam kenderaan, ayah dia cakap, Alia pakai tali pinggang keledar. Kemudian abang Alia pun ada cakap. Abang Alia kata, adik, tali pinggang keledar penting untuk keselamatan. Tapi apa yang Alia jawab? Okey, Alia kata, saya tidak selesa ayah. Okey, inilah masalah yang dihadapi, masalah yang kita patut bantu, iaitu ketika memakai tali pinggang keledar. Okey, kita Alia ni dia rasa tak selesa. Jadi, apa yang perlu kita buat? Apa yang boleh kita bantu dia? Okey, ini yang saya
ini yang cikgu nak, iaitu kita membuat lakaran artikel jahitan, di mana kalau boleh kita nak jadikan tali pinggang tu jadi rasa selesa bila kita pakai. Okey, boleh? Okey, cuba kita fikirkan apa dia idea yang paling baik untuk kita membantu Alia. Okey, cuba anak murid fikirkan. Okey, masalah seperti situasi tadi ini boleh diatasi dengan menghasilkan reka bentuk jahitan, iaitu apa dia? Alas tali pinggang keledar. Tadi Alia cakap dia tak selesa bila memakai tali pinggang keledar kan? Okey, jadi kita letak alas supaya dia lebih selesa. Inilah dia, kita nak melakarkan reka bentuk. Okey. Okey, kita sambung seterusnya. Okey, apa yang perlu ada dalam lakaran? Maksudnya lakaran untuk membuat alas tali pinggang keledar kan? Okey, yang pertama kita kena lakarkan bentuk artikel tu. Maksudnya kita nak buat macam mana? Nak buat memanjang ke? Ada sponge ke? Atau bulat ke? Itu terpulang. Okey, kita buat lakaran bentuk dia. Okey, yang kedua, kita kena pilih bahan yang akan digunakan. Maksudnya tadi cikgu ada cakap kan, bahan yang perlu kita ada mestilah bahan-bahan yang mudah yang terdapat dalam rumah kamu sahaja. Okey, tak perlu cari barang yang susah. Okey, dan yang ketiga, ukuran anggaran saiz artikel. Yang ni nanti kita nak pastikan ia bersesuaian. Maksudnya alas tali pinggang itu mestilah sesuai, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, maksudnya cukup. Kita perlukan ukuran anggaran saiz artikel yang sesuai untuk menghasilkan alas tali pinggang keledar. Okey, kita boleh baca apa yang kawan kita cakap ni. Kita boleh menghasilkan sekurang-kurangnya 2 lakaran idea jika projek ini dihasilkan secara individu. Jika berkumpulan, setiap ahli kumpulan menyumbang 1 lakaran idea. Tapi memandangkan kamu buat seorang-seorang di rumah, jadi cikgu nak sekurang-kurangnya 2 lakaran idea. Jadi nanti bila ada 2 atau 3 lakaran idea, kita boleh pilih mana yang terbaik. Kerana objektif pembelajaran kita hari ini ialah kita nak memilih lakaran yang terbaik dan membuat penambahbaikan untuk menghasilkan alas tali pinggang keledar. Okey, boleh ya? Okey, kita teruskan. Okey, ini contoh lakaran yang cikgu ada. Cikgu sertakan 3 contoh lakaran. Yang pertama berbentuk oktagon. Macam ni. Okey, ni yang pertama cikgu ada. Okey, kamu boleh ubah suai ataupun kamu nak ikut cikgu punya pun boleh, tapi cikgu rasa kamu lagi banyak idea kan. Okey, seterusnya lakaran yang kedua ni ia seperti sedikit berbentuk bulatan, separa bulatan kan. Okey, dan yang ketiga lakaran yang cikgu buat adalah berbentuk silinder. Okey, so ada 3 jenis lakaran. Jadi bila ada 3 contoh lakaran idea, nanti kita boleh buat penambahbaikan, kita boleh buat senarai semak mana yang lebih terbaik antara 3 lakaran yang kita buat tu. Okey, kamu boleh pilih, kamu boleh jana idea yang lain pun boleh. Ini hanya sekadar contoh sahaja. Okey, untuk panduan kamu ya. Okey, seterusnya. Okey, bila kita dah ada 3 lakaran tadi macam yang cikgu buat tadi, seterusnya kita hendaklah menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Okey, kat sini disebut pilih lakaran terbaik berdasarkan beberapa idea. Jadi ada 3 idea tadi kan. Jadi kamu kena pilih yang terbaik. Okey, kita juga boleh menggabungkan ciri-ciri menarik yang terdapat dalam beberapa lakaran untuk dijadikan satu lakaran terbaik. Maksudnya ada 3 lakaran idea tadi, kita boleh gabungkan menjadi satu bentuk yang sangat terbaik. Antara 3 tu kita boleh ambil sikit-sikit 3 tu, ciri-ciri yang terbaik tu kita gabungkan menjadi satu lakaran yang terbaik. Okey.
Okey, boleh ya? Kita teruskan. Kamu juga boleh minta bantuan ibu atau ayah atau keluarga kamu di rumah. Okey. 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 Ini yang cikgu dah buat, iaitu cikgu gabungkan antara tiga lakaran tadi. Maksudnya tadi ada bentuk oktagon kan. Okey, cikgu ambil oktagon tu sikit, lepas tu yang spera tu. Okey, ni cikgu ambil juga dan sedikit berbentuk silinder kan. Jadi rasanya kat sini lebih kepada lakaran gabungan antara lakaran 1 dan lakaran 2, iaitu berbentuk oktagon tadi juga spera. Jadi cikgu gabungkan. Jadi cantik lah. Okey, nanti bila kita dah buat lakaran tu, barulah kita boleh tambah render ke, nak tambah manik ke untuk lebih menarik, supaya Alia lebih selesa memakai tali pinggang keledar, sebab kita dah letak alas yang cantik kan. Jadi kita dah membantu Alia untuk dia berasa selesa memakai tali pinggang keledar. Okey, tengok pesanan kawan kita, dia kata kita hendaklah menghormati idea rakan semasa proses menjana idea dan membuat lakaran. Setiap idea perlulah dihargai. Ini cikgu rasanya tidak berkaitan dengan kamu, sebab kamu belajar di rumah kan, seorang diri. Tapi mungkin idea daripada keluarga kamu, kamu boleh ambil juga. Jadi kita kena hormati idea kamu. Mungkin idea itu lebih menarik, jadi kamu cantumkan idea kamu, idea ibu kamu, idea kakak kamu. Bolehlah menghasilkan satu lakaran yang terbaik. Jadi kamu pilih antara idea-idea itu untuk menghasilkan satu lakaran artikel jahitan yang terbaik. Okey, boleh ya? Okey, kita teruskan. Okey, bila kita dah memilih lakaran tadi, jadi kita kena buat senarai semak. Kita tulis sedikit nota, kita tulis kat sini cikgu ada sediakan panduan, iaitu kita tulis daripada elemennya rupa, ruang, saiz dan nilai. Okey, kita tengok reka bentuknya sesuai ke tidak. Okey, kalau tidak sesuai, kita ubah reka bentuk artikel jahitan supaya sesuai dengan fungsinya. Macam tadi kan cikgu ubah sikit. Daripada 3 bentuk tadi, cikgu gabungkan daripada lakaran pertama dengan lakaran kedua. Okey, yang kedua ruang pemakaian tali pinggang keledar. Okey, cikgu rasa dah sesuai. Okey, yang ketiga saiz artikel jahitan dengan lebar tali pinggang keledar. Tidak sesuai cikgu rasa. Jadi cikgu besarkan saiz artikel jahitan supaya lebih selesa ketika memakainya. Bila terlalu sempit, ketat pun tak selesa kan. Jadi cikgu ubah sedikit. Tidak sesuai tadi cikgu tik tidak sesuai, jadi cikgu buatlah penambahbaikan. Dan nilai corak pada permukaan fabrik, cikgu rasa sesuai, cikgu pilih yang cantik. Macam cikgu suka warna pink, macam Alia mungkin pun budak perempuan suka warna pink, jadi cikgu buat fabrik yang cantik supaya ia tampak lebih menarik. Okey, jadi panduan untuk menilai lakaran terbaik ni kamu boleh ambil, kamu boleh buat sedikit senarai semak untuk memastikan lakaran yang kamu pilih itu adalah lakaran yang paling terbaik. Okey, kita sambung seterusnya. Okey, inilah penambahbaikan lakaran yang dipilih. Okey, kawan-kawan, semasa kita membuat penilaian dan penambahbaikan terhadap lakaran terbaik, kita perlulah bersikap rasional dan tidak berat sebelah. Maksudnya, yang kita harap kita je yang suka, kita kena tengok juga pandangan orang lain kan. Okey, hasil lakaran yang telah dinilai dan ditambah baik. Okey, inilah hasilnya yang cikgu buat tadi setelah membuat penambahbaikan, setelah kita nilai mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk tu kita tak ambil, kita ambil yang baik, kita gabungkan antara yang baik-baik tadi tu. Jadi maka terhasillah lakaran yang dipilih. Begini hasilnya. Okey Okey, kamu boleh idea lain pun boleh lagi bagus, jana idea yang lain pun boleh lagi bagus. Okey, ini sekadar panduan kamu sahaja. Okey Okey, seterusnya jadi sekarang bila kita dah faham semua, tadi cikgu dah pandu semua, jadi tugasan untuk kamu ialah yang ni perkara yang diperlukan untuk menghasilkan alas tali pinggang keledar tadi. Okey, sediakan alatan dan bahan yang hendak digunakan. Contoh alatan dan bahan
penghasilan alas tali pinggang keledar. Okey, ni bahan-bahannya. Ada mesin jahit, ada sama ada kamu nak guna mesin jahit mini ke, mesin jahit tangan ke, ataupun kamu nak jahit tangan sendiri pun tak kisah. Yang penting kalau kamu nak jahit tangan, kamu mesti ada jarum jahit tangan. Okey, kalau kamu nak menggunakan jarum jahit tangan, kamu kena pastikanlah kamu menjaga keselamatan. Okey, seterusnya kita kena ada jarum peniti, pembaris, kertas kabel. Yang tukang jahit guna tu, kertas, gunting kertas dan gunting fabrik. Okay, ni barang-barang ni biasanya ada di rumah kan. Kalau tak ada, kamu boleh gantikanlah dengan barang-barang yang dirasakan sesuai yang boleh kamu gunakan. Okey, bagi menggantikan alatan yang telah cikgu tunjukkan ini. Okey. Okey. Seterusnya, bahan yang perlu ada adalah fabrik. Ni terpulanglah kepada kamu nak pilih macam mana punya corak, yang mana kamu rasa cantik. Itu terpulang kepada kamu. Okey, ada span. Okey, ini untuk keselesaan semasa kamu nak buat dia punya alas tadi tu. Okey, velcro, kamu kena ada render. Kalau kamu tak nak render, terpulang kamu nak susun perca-perca ke, gunting daripada bunga-bunga daripada perca pun boleh. Okey, untuk membuatkan hiasan. Benang dan juga kertas perang untuk kamu nak alas jadi dia ada rasa macam tebal sikit kan. Okey, ni alatan atau bahan-bahan yang kamu perlukan untuk menghasilkan alas tali pinggang keledar. Okey. Okey, inilah hasilnya. Ini yang cikgu buat contoh saja. Ni yang cikgu buat. Cikgu suka warna purple, pink. Cikgu pilih warna ni lah yang kamu terpulang pada diri kamu, mana yang terbaik untuk kamu, mana yang kamu rasa cantik. Okey. Kita tujuan kita adalah untuk menghasilkan alas tali pinggang keledar. Okey, rasanya sampai situ saja untuk hari ini. Bila kamu dah siap, kamu boleh hantar hasil kerja kamu ini melalui grup WhatsApp kelas ataupun kamu PM sendiri kepada cikgu. Okey, cikgu bagi tempoh masa dalam seminggu kamu hasilkan. Kamu boleh minta bantuan ibu ataupun keluarga kamu di rumah untuk menghasilkan ni. Okey, mudah saja. Kalau ada sebarang masalah, boleh berhubung dengan cikgu terus. Okey, rasanya itu saja untuk hari ini. Cikgu mohon undur diri. Jumpa lagi dalam PDBR yang akan datang. Pesan cikgu, jaga SOP, patuhi SOP, jaga diri, sentiasa cuci tangan dengan bersih. Okey, sekarang kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 ini dapat ditangani, dikurangkan dengan segera. Okey, itu saja daripada cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye.